Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang mana diturunkan padanya Al-Quran yang menjadi petunjuk kepada manusia dan menunjukkan ataupun memberikan keterangan-keterangan dan menjadi pembeza di antara kebenaran dan kebatilan. Daripada ayat ini kita dapat faham bahawa bulan Ramadan adalah satu bulan yang mana ia mendapat satu kemuliaan apabila berlakunya satu nuzul ataupun penurunan wahyu daripada Allah SWT kepada manusia, iaitu Al-Quran. Dan itu yang kita dapat lihat bagaimana gambaran para salafus soleh, para sahabat dan juga Nabi SAW sendiri apabila mereka melalui bulan Ramadan, ialah satu bulan di mana mereka akan mula bersatu dengan Al-Quran. Kita lihat dalam satu riwayat yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, riwayat An-Nasa'i, yang mana beliau menyebut bahawa la a'lamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara al-Quran kulluhu fi lailah wala qama lailatan hatta as-sabah wala sama syahran kamilan illa fi Ramadan. Jadi daripada hadis ini Aisyah menceritakan bahawa aku tidak tahu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membaca Al-Quran sepenuhnya dalam satu malam dan juga melakukan qiyamul lail daripada malam sehingga ke subuh, dan juga baginda berpuasa penuh dalam satu bulan melainkan pada bulan Ramadan. Jadi ini menunjukkan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila tibanya bulan Ramadan, baginda telah melipat kali gandakan hubungan baginda dengan Al-Quran, menghabiskan keseluruhan 30 juzuk Al-Quran itu dengan satu malam. Dan ini juga kita lihat bagaimana dalam riwayat lain yang diceritakan, bukan sahaja para sahabat, Nabi, bahkan malaikat Jibril sendiri apabila masuknya bulan Ramadan, maka dia akan turun dan akan diceritakan dalam riwayat hadis, yalqahu fi kulli lailah, malaikat Jibril berjumpa dengan Nabi SAW pada setiap malam, fayudarisuhu Al-Quran, dan mereka akan saling bertadarus, mereka akan saling membaca dan mengulang kaji Al-Quran bersama-sama antara Nabi dan juga malaikat Jibril. Jadi itu adalah gambaran bagaimana kedekatan dan juga hubungan yang begitu rapat antara Nabi SAW dan juga ditunjukkan baginda bertadarus dengan malaikat Jibril terhadap Al-Quran bila mana berlalunya ataupun masuknya bulan Ramadan ini. Jadi ini adalah satu ruang waktu di mana bila mana kita berpuasa di bulan Ramadan, ia adalah ruang waktu yang begitu ideal untuk kita sama-sama menelaah, mendekati Al-Quran, melazimi Al-Quran, membaca dan juga mentadabur isi kandung Al-Quran itu sendiri. Baik, itu juga dalam satu riwayat lain yang disebut dalam Musnad Ahmad, yang mana nuzul ataupun penurunan wahyu-wahyu kitab-kitab terdahulu seperti Suhuf Ibrahim, Injil dan Taurat sebenarnya juga diturunkan pada bulan Ramadan. Sebab tu pada pandangan Ibnu Ashur, seorang ulama tafsir yang terkenal, menyebut dalam tafsirnya bahawa pada pandangan beliau, berlakunya nuzul Al-Quran pada Nabi SAW di Gua Hira dalam keadaan mana baginda ketika itu, sebelum berlakunya nuzul ataupun penurunan wahyu itu, baginda telah pun diilhamkan oleh Allah SWT untuk berpuasa dalam satu tempoh yang panjang. Dan kerana seolah-olah puasa adalah satu persediaan ataupun satu kaedah yang paling sempurna untuk seseorang manusia itu menerima sesuatu panduan daripada Tuhan. Sebab itu hubungan di antara Ramadan yang mana terkandungnya di dalam itu ibadah berpuasa, untuk kita mengeluarkan segala usaha dan juga kesabaran diri untuk menahan daripada melakukan apa-apa saja perkara yang bersifat duniawi seperti makan, minum, untuk mendekatkan diri kita dengan Allah SWT, maka itu adalah satu keadaan diri yang paling sesuai untuk kita menerima Al-Quran. Dan kerana Al-Quran ini, seperti dalam banyak ayat Quran disebut, seperti dalam surah Al-Baqarah, Allah SWT pada awalnya menyebut, Zalikal kitab, itu adalah Quran, adalah kitab, la raiba fih, yang tidak ada keraguan terhadapnya, dan itu adalah hudan lil muttaqin, adalah panduan bagi mereka yang bertakwa.
Jadi Al-Quran ini adalah satu bentuk hidayah yang mana akan dimanfaatkan, ia akan dijadikan sebagai panduan hanya kepada orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang memiliki ciri-ciri at-taqwa. Bermakna ia bukan satu proses yang mudah ataupun yang kita tak perlu lakukan apa-apa usaha di sebalik untuk kita mencari hidayah itu. Tetapi kita perlu melakukan segala perkara dan juga usaha-usaha untuk mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, mencapai segala perintah-perintah yang telah diturunkan kepada kita, terutama yang di bulan Ramadan yang mana diturunkan amalan berpuasa, sehingga kita mencapai kepada maksud ketakwaan itu dan akhirnya kita mencapai hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu dalam akhirnya kita faham bahawa tujuan diturunkan amalan berpuasa ini, mana Allah sebut dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah ditetapkan kepada kamu amalan berpuasa seperti mana ditetapkan pada orang-orang sebelum kamu, agar akhirnya kamu mencapai ketakwaan. Dan itulah maksud dan juga tujuan kepada amalan berpuasa ini, akhirnya kita mencapai ketakwaan dan kita mendekati dengan hidayah daripada Al-Quran itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.